hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua penonton, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Itu dia sedap di situ. Assalamualaikum semua penonton-penonton setia Wanita hari ini. Hari ini hari Selasa, 11 Julai 2023. Cuaca yang sangat cantik di pekarangan Seri Pentas ini. Jadi kami harapkan apa sahaja yang anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar dan juga baik. Saya Syairah Izzati Yaakob dan juga sedang menjamu selera Fiza Sabjah di sebelah saya. Dan seperti biasa hari Selasa, kami bawakan variasi menu untuk anda. Dan hari ini sebenarnya kami bawakan kepada anda variasi menu masakan daripada negeri Johor. Tadi sebenarnya saya teruja nak rasa dan menikmati hidangan yang ada di depan kita ni. Apa yang saya nikmati tadi, Syira, antara hidangan yang popular dalam kalangan masyarakat Johor iaitu lontong kering. Lontong kering ni dinikmati bersama dengan pelbagai jenis lauk pauk. Apa yang kita ada rendang ayam, ada sambal telur. Ini sedap betul sambal goreng dia. Sebab orang Johor ataupun orang daripada setiap negeri tu ada perbezaan cara masak sambal goreng tu. Ada yang letak santan, ada yang letak kicap. Yang ini kosong. Yang ini ada sambal paru dan juga kuah kacang. Tadi Syirah kata tak pernah makan kan lontong kering? Belum, sekejap lagi saya makan. Dan kat depan kita ni juga, Fiza, kita ada banyak lagi menu Johor. Kat sini kita ada mi bandung. Kita ada ini orang panggil lontong atau lodeh. Ini biasalah kan yang biasa kita nikmati. Ini laksa Johor dan juga laksa Johor yang dimakan dengan keropok. Kalau kita bercerita mengenai menu Johor, masakan Johor ini juga banyak keunikannya. Antara contoh lain lah, kalau mereka makan pisang goreng dengan ada kicap, sambal kicap. Betul, laksa Johor makan dengan tangan. Banyak keunikan-keunikannya. Lepas tu bukan itu je sebenarnya. Ada botok-botok, ada otak-otak, ada pais, ada kacang pul. Ada macam lagi pelbagai menu yang menarik. Tapi ini pertama kali saya dengar sebenarnya dikongsikan oleh salah seorang tetamu kita. Dessert yang popular dalam kalangan masyarakat Johor juga. Namanya kuih sejuk. Kuih sejuk. Katanya puding karamel ni dengan coklat. Okey, saya nak cuba rasalah apa rasa kuih sejuk ni. Maksudnya makan sejuk lah. Makan sejuk. Okey. Saya ni sejuk ke? Bolehlah. Bolehlah orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Rasa macam puding. Puding custard. Okey. Ini antara keunikan menu masakan Johor, termasuk dengan pencuci mulutnya. Baiklah, kita nak tengok apa lagi menu-menu yang rakan-rakan kita di luar sana kongsikan untuk kita semua. Jom kita tengok video TikTok ini. Silakan. Ayo kita goyang
Itu dia tadi antara pelbagai menu masakan daripada negeri Johor. Dan hari ini sekarang kita bersama dengan Chef Zainal. Memang asalnya daripada Johor juga. Kalau sebelum ni Chef Zainal ni memang cukup popular dengan dekorasi ataupun menu harisa. Tapi hari ini nak kongsikan kepada kita menu otak-otak bersama dengan penonton. Betul? Betul. Okey. Mungkin Chef boleh kongsikanlah kan. Kalau otak-otak ni sebenarnya apa asas bahan yang digunakan? Okey, bahan asas digunakan adalah ikan. Isi ikan. Dia boleh daripada ikan parang, daripada ikan tenggiri ataupun ikan apa-apa yang ada. Tapi kalau biasanya kalau ikan laut tu dia tidaklah hanyir. Jadi kita pakai ikan laut. Okey. Contohnya macam ikan parang, dia manislah isi dia. Ya, betul. Ikan tenggiri pula tak ada tulang. Jadi apa lagi bahan-bahan lain yang ada di depan kita? Bahan-bahan lain ni, bahan yang kita perlukan selain daripada bahan asas ni, kan? Kita perlukan bawang putih, serai dengan kunyit serbuk. Kemudian kita blend dia. Kita pisah jadi macam inilah. Kemudian untuk perasa dia, kita ada gula, garam. Dan untuk pedas dia tentu ada cili bo. Kemudian untuk lemak dia, kita ada santan. Rupanya buat otak-otak ni ada santan. Ada santan. Jadi ada lemak, ada manis, ada garam. Ada pedas, semua ada. Ada pedas, macam asam garam hidup lah. Asam garam kehidupan. Kehidupan. Okey, Chef boleh teruskan contoh kepada penonton-penonton kita macam mana nak buat ini? Maknanya kita kisarlah ya isi ikan ni. Chef, kalau kita cakap menu masakan negeri Johor ni bukan saja otak-otak yang terkenal, tapi ada juga botok-botok, ada pepes dan sebagainya kan? Macam mana kita nak tahu perbezaan antara kadang-kadang orang confuse, otak-otak dengan botok-botok ni sama ke? Kalau pepes tu pula kadang-kadang popularnya pepes ikan, betul? Ya, betul. Okey, mungkin Chef boleh kongsikan. Okey, pepes ikan dia berasaskan ikan juga, tapi dia balut dengan daun pisang. Dengan daun pisang. Tapi bagi otak-otak itu menggunakan daun kelapa. Dekat depan saya ni lah. Selalu jumpa daun kelapa raya je kan nak buat ketupat kan? Ya, betul. Ini kita masukkan semua sekali. Okey, kita masukkan semua sekali. Okey, masukkan santan. Sedikit santan dulu. Kemudian kita kacau. Kita kacau pakai tangan tak boleh, Chef? Kita pakai tangan tak boleh? Boleh, tapi eloklah kalau kita pakai ni lah, lagi nampak rata lah. Jadi ni kita nak pukul sampai sebati. Kita kacau lah sebenarnya. Kacau hingga sebati, dia larut semua. Chef, tepung yang ada tu tepung apa kita gunakan? Okey, itu tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu. Nak bagi dia melekat ke, Chef? Dia bagi dia keras sikit. Bagi dia keras. Selalunya berapa lama kita nak kena kacau untuk pastikan dia sebati? Dia rata je dah cukup dah. Ikut hati dah ni Ikut hati buat kan. Selalunya untuk otak-otak ni kan kita selalu makan waktu bila? Mungkin ada yang buat makan sarapan ke, makan tengah hari ke, makan ini petang ke? Makanan sampingan. Tak kalau kita nak kisahlah. makan nasi, lepas tu kita nak makan otak-otak pun boleh. Sampingan. Saya selalu kalau pergi kedai makan kan, tiba-tiba dia orang letak ni otak-otak atas meja. Dalam apa? Dalam bakul kan. Appetizer kan, pemula. Okey. Alright. Dah nampak dah warna tu dah keluar dah. Warna dia dah keluar. Kemudian kita ambil sudu. Tapi Chef, selalunya kalau otak-otak ni juga orang jual dalam bentuk frozen, betul? Ya, betul. Kalau dalam bentuk frozen tu berapa lama boleh tahan? Adakah cara yang sama ataupun ada bahan sampingan lain yang untuk mereka tahan lebih lama? Chef, saya nak tolong Chef bakar lah. Okey, boleh. Okey, kemudian kita kena ada dua lah. Ini untuk kapit dia. Dah kapit dia. Kemudian kita masukkan lidi. Toothpick tu toothpick. Daun kelapa yang digunakan. Chef, nama dia kenapa nama dia brain, Chef? Brain. Otak-otak. Otak-otak. Brain. Memanglah dia memang asal memang nama otak-otak. Asal nama otak-otak. Fiza, mungkin dia banyak menggunakan ni. Fiza, saya ada terbaca kenapa nama dia otak-otak. Sebab dia punya warna dengan tekstur dia macam otak-otak. Macam otak. Itu yang apa yang saya baca lah. Okey. Jadi di sana kita dah mula bakar. Yang ni kita taruh sikit-sikit. Chef, boleh ke kalau saya nak try? Berapa lama ni, Chef, kita nak kena bakar ni? Alah, sekejap je dalam 2-3 minit. Dalam 2-3 minit. Macam mana kita nak tahu dia dah betul-betul masak? Lepas ni kalau nampak Fiza letak bekas kat mana-mana kedai makan tu, dah jual otak-otak. Dah jual brain dah. Api dia kena kecilkan. Api kena kecil sikit. Okey, Chef, macam mana kita nak tahu dia dah betul-betul masak, Chef? Dia akan berkilat sikit. Daunnya akan berkilat ke macam mana? Daun dia akan berkilat sikit. Kemudian dia akan
macam pulut panggang kan. Dia punya daun tu apa? Macam gelap lah, dia akan terbakar sikit lah kan. So kita memang kena kerap lah, terbalik-terbalikkan dia lah Ya, betul. Okey, chef, betul tak apa yang saya buat ni? Tu banyak sangat tu. Banyak sangat. Dia namanya Di tak pemurah. kedekut bahan. Nanti susah nak Tak tutup. Susah nak tutup. Okey, baiknya. This one macam ni saya buat begini. Ni yang kedua Siapa nak beli satu bekas RM15. Wah. Macam ni. Ini special ni, banyak ni isi dia. Macam mana chef nak pesen? Okey. Selain daripada daun kelapa, kalau andai katalah tak ada daun kelapa, ada ke alternatif daun lain yang kita boleh makan? Daun pisang lah. Oh, nampak macam dah masak, Chef. Chef, selain daripada otak-otak ni kan, kalau kita lihat dekat depan tu, Chef ada bawa juga laksa Johor. Yeah. Mungkin Chef boleh kongsikanlah, Chef, keistimewaan lah laksa Johor ni. Dia memang unik kan sebab dia menggunakan spaghetti dan sebagainya kan. Jadi, kebiasaannya apa tips yang perlu orang tahulah kalau nak makan laksa Johor ni? Oh, laksa Johor ni, dia menggunakan ikan. Kemudian pilihan ikan dia. Ikan tu dia ada 3 jenis ikan. Okey. Ikan ikan parang, ikan duri, dan saya pakai ikan selayang. Oh, okey. Itu keistimewaan Chef lah. Sardin tu lah. Kemudian ada juga satu ikan ikan kering. Ikan kering. Ikan kurau. Oh, ya. Ikan kurau. Saya ada perasan ada setengah orang dia buat laksa Johor letak ikan kering. Baik, chef. Macam okey, silakan. Chef boleh kongsikan pula tentang harisa tu, Chef. Harisa. Harisa adalah makanan Arab yang diperkenalkan yang betul-betul sinonim di Istana Johor. Istana, Saujana. Asalnya dari istana lah senang cerita. Baik, chef, otak-otak chef ni kalau boleh saya tanya, resepinya turun-temurun ke ataupun resepi sendiri ke atau macam mana? Tak, memang ni resepi asal negeri Johor je. Okey. Belajar dari mana tu, chef? Ke memang minat memang tu? Tak belajar pun, tengok je boleh buat lah. Hebat. Saya tengok je boleh makan lah. Okey, Chef, dah masak ni, Chef? Dah masak dah tu. Okey, silakan. Dia bagi tepung ni bagi dikeras lah kan? Bagi dikeras. Okey, rambut kita ni. Fiza buka yang itu, saya buka yang ni. Boleh ya, chef? Boleh, saya makan boleh. satu juga ya, chef. Oh, panasnya. Panas kan? Macam mana, Fiza? Sedap. Chef, ada juga tak yang ada rasa saya honey. ada juga yang saya tengok sedap. warnanya Masin lebih sikit. oranye daripada ni. Kenapa ya? Apa beza warna antara warna-warna ni? Kadang-kadang yang warna yang gelap tu dia macam nak tahu merah tu lebih cilibo ataupun warna tu. Tapi kita tak gunakan pewarna lah. Yang ni dia macam masin sikit. Okey. Kalau saya yang buat ni mungkin orang ingat saya nak kahwin. Okey. Okey, Chef. Mungkin Chef boleh kongsikanlah juga selain daripada menu otak-otak ni, apa menu lain yang kebiasaannya Chef sediakan? Okey, saya sediakan macam laksa Johor. Lepas tu kita ada asam pedas. Asam pedas Johor sedapnya. kan. Asam pedas ada Sedapnya dua tau. sebelah Johor. Asam pedas ada asam pedas Melaka, tapi asam pedas Johor ni ada beza sikit. Okey, perbezaan dia kalau asam pedas Melaka kadang-kadang dia taruh kelapa bakar kan. Tapi kalau asam pedas Johor dia tak taruh kelapa bakar. Kesung. Okey. Baik, chef, kalau penonton-penonton di luar sana nak dapat otak-otak daripada chef ni, dekat mana mereka boleh pergi? Mungkin di laman media sosial? Okey, dia Instagram saya Chef Zainal 25. Ataupun FB saya di Chef Zainal Abdul Rahman. Bolehlah. Kalau nak datang sini di restoran saya di Seri Hartamas, Tanjung Puteri Seri Hartamas. Okey, itu dia. Jadi sambil-sambil anda nak pergi tengok menu-menu yang disediakan oleh Chef Zainal, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Saya nak sambung bakar ni, nak jual kat dia orang ni. Nak berapa, Bang? 2 Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Negeri Johor bukan sahaja terkenal dengan kemuafakatan pelbagai bangsa, budaya dan tarian zapinnya, malah ia juga terkenal dengan pelbagai jenis menu tradisi yang unik. Tahukah anda, antara menu masakan yang paling popular di negeri Johor adalah laksa Johor. Ini kerana masakannya menggunakan spaghetti membuatkan ia berbeza daripada menu laksa di negeri-negeri yang lain. Selain itu, negeri ini juga tidak asing lagi dengan satu menu santapan tradisi kaum Jawa iaitu nasi ambeng. Menu ini yang mempunyai keunikannya yang tersendiri terdiri daripada pelbagai jenis hidangan di dalam satu dulang. Antara juadah yang akan dihidang bersama adalah seperti mi goreng, nasi putih, ayam kicap dan serunding.
Di samping itu, otak-otak juga merupakan antara menu yang sangat popular di negeri Johor, terutamanya di sekitar kawasan perkampungan nelayan di daerah Kempas. Manakala, masakan mi Bandung pula antara yang diminati ramai sejak warisan turun-temurun, terutamanya di kawasan daerah Muar. Ternyata, masakan makanan negeri Johor mempunyai pelbagai menu yang menarik serta lazat, sekaligus menjadikan ia antara kegemaran ramai untuk dinikmati tidak kira peringkat umur maupun bangsa seseorang. Baik, itu dia tadi kalau kita dapat lihat di paparan yang dipaparkan kepada penonton, antara menu wajib dekat Johor adalah laksa Johor, dan di depan kita nak tunjukkan kepada penonton cara untuk masak laksa Johor. Okey, kita perkenalkan dahulu tetamu kita hari ini. Ini memang cukup popular masakan mereka ni kalau di sekitar Damansara ni lah. Orang nak cari makanan Johor memang cari diorang Cari ni. mereka ni lah. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Hidayah dan juga Abdullah Mus'ab ataupun Mus dengan Dayah ni lah. Okey, kita cakap tentang laksa Johor ni, kalau cakap tentang menu masakan negeri Johor, memang orang akan tahu antara menu yang paling senang ni laksa Johor lah. Tapi nak tahulah, setiap daerah mungkin ada perbezaan ataupun daripada keluarga pun ada perbezaan cara makan, cara menu dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan apa keistimewaan laksa Johor anda ni? Okey, laksa Johor kita ni adalah resepi daripada my mother-in-law. That's why we name it laksa Johor Mama Tok lah. Oh, okey. And then the best part of this laksa Johor is kita guna 100% ikan parang. 100% ikan parang. 100% ikan parang. Okey, And then, okey. Kalau macam kita bawa direct fresh daripada parit Jawa. Oh, daripada Batu Parat. Wah. Okey, Yes. okey. Okey, selain ikan parang, apa lagi ikan yang boleh guna maksudnya? Kalau ikan boleh guna ni, ikan selayang boleh guna. Boleh guna. Boleh, yang paling manis ni ikan parang. Sebab dia banyak tulang Tapi dia susah nak handle sebab dia ikan parang. Dan gini kita cakap ni sebenarnya laksa Johor premium ni. Sebab pakai ikan parang kan. Ikan parang mahal. Okey. Mahal satu, susah nak buat satu sebab ada banyak tulang dan sebagainya. Okey. Mungkin Mus boleh kongsikanlah juga apa bahan-bahan yang digunakan sebenarnya dalam kuah laksa Johor ni. Kuah laksa ni dia pakai in total 18 bahan-bahan. Wow. 18. Dia makan masa kan. Masak tu kalau masak daripada scratch kita tak boleh serve terus lah. 18 bahan 18 Saya pilih untuk bahan. beli. Saya juga pilih untuk beli. 18 bahan antaranya dah minyak masak, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, cili kering, serai, serbuk kari, serbuk kunyit, kita ada pakai serbuk kurma juga, kerisik, belacan, ada ikan kurau kering, ikan parang, santan, gula melaka, bunga kantan dengan daun kesum. Memang patutlah tadi Fiza cakap Fiza nak beli je. Baik. Tapi sebenarnya kalau kita tengok bahan-bahan ni Syira, lebih kuranglah tolak tambah macam kita nak buat rendang. Lebih kuranglah, cuma ada yang ditolak, ada yang ditambah lah begitu Okey, tadi cakap kalau bahan menu ni dah disediakan, dia tak boleh makan terus, betul tak? Mungkin ini antara tips ataupun cara orang Johor lah sebenarnya. Kenapa tak boleh makan terus? Sebab dia masak dia lama. Dia punya ingredient ni yang dia akan nak masak tu memang lama. Berapa lama tu? Kalau selalunya kita orang masak 300 lah sekali jalan tu untuk 300 orang. 300 orang tu akan ambil lebih kurang dalam 4 jam macam tu. Okey. Tapi kadang-kadang kan tanpa ikan. tanpa ikan. Tanpa ikan. Sebab dia ni basically yang nipis lah. Yang nipis yang semua bahan-bahan tu yang dah di blend, semua benda kena blend. Memang yang paling jahat tu lengkuas lah, perosak blend. Betul susah kan. Saya kalau nak masak rendang air raya, lengkuas dengan ni serai. Jening kan. Boleh hangit. Okey, tapi kalau kita cakap tentang laksa ni pula lah, macam saya pun saya suka makan laksa, tapi saya kegemaran saya laksa utara. Kalau laksa Johor mungkin sebenarnya berbeza sikit kan dengan laksa yang biasa kita makan ni. Tapi kalau cakap tentang kuah laksa ni, kebiasaannya lagi lama kita masak ataupun kalau esok masak hari ni makan esok atau lusa lagi sedap kan? Adakah ini sama juga dengan kuah laksa Johor ni? Laksa ni lagi lama memang lagi sedap lah. Provided that dia dah masak. Kalau masak tu express kan, dia punya bahan-bahan tu tak masak, memang tak ada makna yang tahan lama. Okey, Syira dengar-dengar Syira nak tanya pula bahan-bahan yang kita nak makan sementara kan? Fiza nak cuba di sini. Cuba Dayah ataupun Mus tuang pula ke dalam bekas kita kuah dia kan? Yang ni ke? Ambil ni Okey, Syira nak Laksa tanya. Johor ini juga dimakan dengan banyak ulam-ulaman, betul? Apa antara ulam-ulam yang dimakan bersama dengan laksa Johor ni? Kalau kita pakai tak ada tauge, limun kita potong spiral, kacang panjang, bunga kantan dengan daun kesum. Lepas tu kita makan dengan kerupuk. Dia memang
makan laksa Johor ni best dia makan krup-krap. Okey. Saya nampaknya ada sambal dekat sini. Ada keistimewaan ke? Itu gu dia lah kan. Okey, saya rasa kan orang yang pandai buat laksa Johor ni adalah orang yang penuh kesabaran dan kreativiti. Nak tahu kenapa? Nak masak kuah je, kuah paste je 4 jam. Lepas tu, dia nak hidangkan pun kena berseni. Kena sabar juga tu. Kena sabar. Dia nak kena hidangkan, dia nak buat macam ni. Nak Kemudian kena cara gulung potong satu-satu. timun dia, awak tengok ni, wah, cara dia potong timun. Kalau saya potong tak macam ni dah. Saya tengok minggu lepas awak nak masak daging kan 6 jam. Okey, tak apa awak, itu usaha. Okey, kemudian kita tengok kehalusan dia nak potong ulam-ulaman dia. Ini saya kata, kadang-kadang dalam satu masakan ni, bukan sahaja masakan itu boleh menggamit nostalgia, tapi dia juga mungkin boleh memberi mengajar diri kita untuk menjadi lebih bersabar, kreatif dan sebagainya. Macam bagaimana Dayah melihat itu dalam masakan? Sebenarnya nak masak apa pun mesti tak kena sabar. Kalau tak sabar, I don't think it will work. Okey. Sambil Dayah perah. Okey, Dayah dan Mus mungkin boleh kongsikanlah. Selain daripada menu laksa Johor ni, sambal belacan kita tak letak. Ada dalam menu. Selain daripada menu laksa Johor di Muala ni, kacau macam ni. Macam tu sekali. Okey. Selain daripada menu ni, macam ni ke betul ke ni? Betul. Selain daripada Selain menu ni, apa lagi menu yang kalian sediakan? Kita ada mi bandung. Kita ada mi rebus, kita ada lontong, kita ada soto, kita ada tahu bergedil, kita ada popiah bergedil, kita ada nasi ambul, kita ada biryani. Ada sop saja. Bismillahirrahmanirrahim. lepas tu? Ada biryani Johor. Kalau menu Johor ni selain daripada sate yang kita buat occasional. Okey. Kalau orang Johor makan sate pagi-pagi kan? Rare betul. Orang Muar. Betul tu. Saya kalau teringin nak makan makanan menu-menu masakan yang sedap ni memang akan pergi ke Muar ataupun Batu Pahat untuk menikmati hidangan-hidangan yang unik. Okey. Macam mana rasanya Syirah? Pedas. Betul cakap. Jangan letak banyak sebab pedas. Ini spaghetti ya. Spaghetti yang direbus. Yes. Hebat makan spaghetti. Hebat makan spaghetti. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang menu makanan seimbang juga sebenarnya, ini juga menu makanan seimbang. Cukup dengan karbohidratnya, cukup dengan proteinnya, cukup dengan sayur-sayurannya. Ini cara importantly dia rendah kalori. Sebab makan spaghetti tu. Dia because spaghetti dengan ikan parang. Okey. Baik. Okey. Di mana boleh penonton di luar sana dapatkan? Di Instagram ke? Boleh tengok kat Instagram, Facebook dan sebagainya? Kita punya website muala.my, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya Facebook semua Muala lah. Muala ya. Okey. Okey. Sambil anda menikmati, menikmati itu Syirah yang menikmati. Sambil anda melihat antara menu-menu menarik masakan negeri Johor, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda kalau mungkin itu menu mungkin anda pergi first date, mungkin anda berjumpa dengan orang Johor dan sebagainya, ataupun apa kenangan-kenangan manis anda tentang menu Johor ni, terus kongsikan bersama dengan kami. Sambil-sambil tu kita nak dengarkan jugalah pendapat orang ramai. Pernah makan ataupun tidak menu dari negeri Johor ni? Jom kita tengok. Johor, laksa Johor sebab dia unik sikit. Sebab biasa laksa kita yang biasa area di sini dia pakai laksa yang betul-betul laksa kan. Tapi kalau Johor dia pakai macam spaghetti kalau tak salah. Lebih kurang macam itulah. So dia unik sikit. Laksa Johor lah. Biasa kalau betul-betul Johor punya tradisi, sebab saya wife pun orang Johor. Biasa memang makan pakai tangan. Tapi biasa kita pakai sudu lah. Saya suka makan yang makanan Johor tu lontong. Saya selalu makan lontong pada waktu pagi lah. Biasa. Satu hari tu saya macam cuba-cuba je untuk makan lontong. Tapi tiba-tiba saya tersuka dengan rasa dia. Dia macam unik lah. Bagi saya suka makanan Johor. Terutamanya tempe. Tempe dia cincang halus-halus. Lepas tu goreng dengan sambal. Lepas tu makan dengan nasi kosong lah. Sebab dia bila kita goreng dengan rangup tu, dia rasa sedap lah. Saya kurang sikit dengan makanan Johor. Tapi pemakanan Johor biasa saya makan lontong. Cumanya saya kurang kalau ada tempe dia. Lontong dia menarik. Kalau tempe dengan yang kacang tu saya macam kurang sikit lah. Tapi asam pedas Johor sedap. Ada macam-macam cara untuk menikmati hidangan masakan daripada negeri Johor ni, dan setiap orang ni ada cita rasa yang berbeza-beza. Okey, sekarang ni kita dah kongsikan menu otak-otak, menu laksa Johor, dan antara yang popular di negeri Johor ni tentulah mi bandung. Betul. Sebab apa tahu Syirah? Silakan. Kalau orang pergi ke Batu Pahat, orang pergi ke Muar, memang cari paste mi bandung. Betul. Mi bandung ni kiranya popular di Muar ke ataupun daerah lain pun sama je? It's originated daripada Muar. Bukan daripada Indonesia tetapi dari Muar.
Walaupun dah punya Bandung. Ya, betul. Okey, kita bersama dengan Hafiza juga. Ya. Ini Hafiza Azura Mustafa. Yang ni Hafiza lain lah. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak mi bandung ni sebenarnya? Okey, bahan utama for mi bandung adalah udang kering dan cili kering lah. This is the paste. Very simple. Normally kita akan prepare dan dia boleh tahan lama. Cili kalau you all buat satu periuk and dia boleh tahan sampai, kalau you freezer kan, you boleh tahan sampai 6 bulan. Dan just maybe boleh bubur gula ataupun gula Melaka. Okey, baik. Jadi bahan lain yang diperlukan apa lagi kat depan kita ni? Bahan lain, of course, kita ada mi kuning, and then you have sawi, and then sos tomato, telur. Kita akan pecah dia. Itu antara keunikan mi bandung. Masa kita masak kuahnya, kita akan pecah telurnya dalam. Tapi tak boleh kacau, nanti dia akan hanyir. Jadi dia akan tunggu dia betul-betul masak lah, baru kita hidang. Kita biarkan. Okey. Mungkin Hafiza boleh kongsikanlah apa yang pembantu dah pun sedang lakukan tu. Okey, Amir sedang menumis bawang putih dan bawang merah yang pertama-tamanya, sampai garing, dan kita akan masukkan paste yang cili kering dan udang kering. So bahan utama udang kering ni kita tak boleh lokek lah, ya, sebab bila mi bandung nak sedap, dia kena udang kering tu kena lebih, dan supaya dia lebih pekat. Okey. Jadi itu perbezaan mi bandung Puan Hafiza dengan mi bandung lain. Itu antara secret recipe lah. Ya, di Dapur Cik Oli. Dapur Cik Oli actually sempena arwah my mother, Mami. Arwah Mami seorang yang suka masak dan pandai masak dan dikenali sebagai seorang yang cerewet tentang masakan dia. Jadi kita memang terikut-ikut jugalah dia punya ni kan. Okey. Tapi saya nak tanya, kalau kita tengok mi bandung ni pekat, tapi boleh tak kalau kita nak mi bandung yang cair sikit? Boleh. Kita konsistensi je lah. Dan paling utama juga adalah mi bandung dia gunakan air rebusan daging. Sebab tu yang rasa lebih manis. Okey. Sambil-sambil kita nak tengok Amir masak bahan ataupun paste kita, kat depan kita ni ada juga menu-menu lain. Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga, ini mungkin antara menu-menu yang popular di negeri Johor. Tapi negeri Johor ni ada banyak daerah. Okey, mungkin boleh kongsikan ini daripada daerah mana mungkin ataupun rasa keluarga bagaimana. Saya rasa lodeh is quite general, but then kalau yang this recipe memang seperti saya katalah, Dapur Cik Oli inspirasi daripada arwah Mami. Jadi this is memang actually dia punya resipi. Dan ada serunding ya, ada kelapa, serunding kelapa dan makan dengan kuah kacang. Dan kita memang ada secret ingredient sikit di dalam tu. So it's lebih flavorful. Dan kalau nak rasa kena datang ke Dapur Cik Oli. Ini this is I grew up eating this. Very simple food. It's a protein base, tahu goreng, rojak tahu. And my customer yang Johorian especially kalau datang ke Dapur Cik Oli, mereka memang sangat sukakan hidangan ni. Nampak simple tetapi boleh dimakan breakfast ke, lunch ke, dinner ke, sesuai bila masa sesuai. Dan kita akan goreng panas-panas lah normally untuk tahu tu. Sekarang dah sampai ke part mana yang kita masukkan rebusan air daging untuk kemanisan tu. So dah masuk dan kita kacau dan kita akan taruh seasoning lah. Normally untuk bahan-bahan kita perlukan daging dan juga udang. Daging dan udang. Selalunya berapa lama penyediaan untuk kita buat mi bandung ni, lama ke? Dalam 7 minutes, 6-7 minutes boleh. Sekejap saja. Sekejap saja. Janji paste tu kita pre-cook dulu. Janji? Yes, janji. Sebab kalau tidak nanti dia makan masa. Bila kita buat dalam skala yang besar, dia akan ambil masa sikit. Okey. Selain daripada menu mi bandung, tadi dah dikongsikan ada menu lodeh dan juga tahu bakar. Ini memang popular juga. Rojak tahu. Rojak tahu popular di negeri Johor kan? Ya, betul. Apa antara lain menu-menu yang ada kalau boleh dikongsikan? Okey, kami ada lontong darat. Okey, kami ada nasi lemak juga. Kami ada roti naik juga di Johor. Roti naik ni antara kegemaran orang-orang Johor juga. Ada di kedai saya. Ada nasi ambeng. Nasi ambeng. Saya suka nasi ambeng yang ayam kicap. Oh, okey. Kalau nasi ambeng dia lauk dia ayam lain selain ayam kicap, saya tak makan. Okey, faham. Okey, dan selalunya dia akan datang dengan sambal Jawa lah. Because it is a warisan Jawa kan apparently. Okey. Alright. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Hafiza. Ini hasil mi bandung yang dah pun siap. Kira-kira nak rasa, Syira? Syira nak rasa boleh. Tapi sebelum kita ke menu seterusnya, Fiza, kita ada sesuatu di TikTok yang ingin kami kongsikan kepada anda. Jom kita tengok. Silakan.
Hai, Assalamualaikum. Korang pernah dengar tak namanya botok? Makanan tradisi orang Johor dulu-dulu. Jom kita buat sama-sama. First kali kita blendkan bawang merah, bawang putih, halia dan serai. Lepas tu kita tumis bahan blend tadi. Minyak kena banyak, geng. Kalau tak jadi sambal botoknya. Lepas tu kita masukkan serbuk cili dengan kari, gula, garam, ajina mantra, kerisik dan last sekali daun kunyit. Dan menu utama untuk botok kita mestilah ulam. Masukkan ubi dengan puding hitam. Lepas tu kita layarkan dengan sambal yang kita dah masak tadi dan ikan tenggiri. Korang nak layarkan ikut sekati korang pun tak ada masalah sebenarnya. Letakkan lagi ulam raja, daun kesum dan daun pegaga. Lepas tu balutkan ia dengan daun pisang. Hati-hati sikit, geng, fragile juga daun pisang ni. Korang kukuskan dia selama 30 minit dan dah siap. Makankan ia bersama nasi yang panas. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Hari ini kita kongsi resepi biryani. Panaskan 500 gram minyak sapi. Syu pakai banyak sebab ini portion 30 orang makan. Masukkan rempah ratus yang berkawan-kawan tu. Blender bawang putih, bawang merah, bawang Holland, serai dan buah keras. Tumis bahan kisar sampai semua betul-betul pecah minyak dan masak. Kena betul-betul pecah minyak dan masak tau. Baru nasi biryani kita sedap. Masukkan 6 helai daun pandan. Daun pandan ni memang sedap ditumis sekali. Kalau kita masukkan je dalam nasi tu, dia kurang meresap bau dia. Untuk naikkan lagi seri biryani kita, masukkan beras basmati yang dah siap dibasuh dan ditos. Masak nasi macam biasa. Lepas nasi masak, titiskan pewarna kuning lagi. Lepas tu keep warm rice cooker kita. Jangan lupa tabur bawang goreng dengan daun ketumbar. Siap. Selamat mencuba. Tadi rakan-rakan kita di TikTok kongsikan kepada kita cara untuk masak nasi biryani dan kita dah tengok juga tadi pelbagai menu masakan dari negeri Johor ini. Dan sekarang ini saya di stesen saya kira lontong darat ini adalah antara yang popular ataupun antara yang selalu mendapat kegemaran di Johor sebab ia bukan sahaja boleh dimakan sesuai untuk dimakan pada bila masa sahaja, betul? Ya, betul. Dan pastinya bersama dengan saya ketika ini adalah Puan Salizatul Kimin dan juga Encik Muhammad Yunus. Kedua-duanya akan tunjukkan kepada kita cara untuk masak lontong darat Johor. Okey, baik. Di sebelah kanan sana saya nampak, wow, ada orang dah masak. Rajin orangnya. Kita tukar job scope sekarang ni. Mungkin Cik boleh jadi host hari ini. Okay. Saya jadi pembantu list. Okey. Cakap tentang lontong. Tadi Cik dah kongsikanlah panjang lebar tentang lontong ni. Memang lontong kering ni popular di negeri Johor. Yeah. Tapi kalau cakap tentang keunikan ataupun keistimewaan tentang lontong kering ni, sebabnya kalau biasa lontong makan dengan kuah lodeh. Yeah. Tapi lontong kering ni dia dimakan dengan lauk-lauk yang biasanya kering. Kering, okay. yes. Mungkin boleh kongsikan sedikit keistimewaan lontong kering anda. Okey, lontong kering ni atau lontong darat, yang benda yang patut ada kuah kacang dan sambal kering lah, ataupun di Johor orang panggil sambal jauh. Sambal jauh. Yang ini memang sedap saya rasa tadi. Okey, terima kasih. Dan ini paru kicap belada. Ini ayam rendang. Okey. Ayam rendang. Dan ini ikut suka kita lah ya. Ini telur sambal. Kiranya nasi impit yang dimakan dengan lauk-lauk kering. Apa lagi menu ataupun lauk lain yang sesuai untuk kita makan dengan nasi impit ni? Boleh juga dimakan dengan kari kering. Okey, ataupun dengan orang akan makan dengan serunding kelapa. Tapi hari ini saya akan kongsikan macam mana nak masak sambal goreng Jawa. Okey. Tapi kalau kita bercakap tentang menu masakan di negeri Johor ni kan, menu kalau dekat Selangor ni, sate orang makan waktu malam, tapi orang Johor makan waktu pagi. Yes. Lontong ni pun ini menjadi menu cukup popular waktu sarapan. Nak tahu lah macam mana dapat inspirasi ni untuk buat lontong kering ataupun lontong darat ni? Firstly sebab memang wife orang Johor. Okey, dan bila saya pergi keluar. Okey, dan di sana bila pagi benda ni sinonim, memang hari-hari orang makan, memang popular makan. Jadi bila saya datang KL, saya susah nak cari benda ni. Jadi saya memang susah, terima kasihlah sebab masakan. Dan saya present ni. Baik, dalam cerita mengenai resepi pula, mungkin boleh ceritakan sikit resepi ni ambil dari mana, belajar sendiri ke ataupun resepi dari turun-temurun dari ibu bapa? Resepi ni saya belajar daripada wife saya sendiri. Dan dia belajar daripada mak dia. Jadi turun-temurun lah. Resepi dari ibu mertua. Yes. Hai ibu mertua. Hai makcik, terima kasih sedap cik resepi makcik ni. Okey, kabarnya baru mendirikan rumah tangga?
Tahniah. Selamat pengantin baru rezeki. Okey. Orang. Kita cakap tentang sambal goreng ataupun sambal Jawa ni kan. Setiap keluarga, negeri ataupun daerah memang ada resepi sambal goreng yang berbeza-beza. Betul? Betul. Ada orang ada letak santan, ada orang dia basah, ada orang kering, ada orang tak pedal ayam dan sebagainya kan. Okey. Nak tahu, mungkin Liz boleh kongsikan sikit lah Liz. Ini resepi ni sambal goreng yang macam mana? Sambal goreng ni macam yang ni original lah kita buat. Tak ada tambah paru, tak ada tambah hati ataupun pedal. Okey. Kita buat cuma kentang dan tahu je. Kentang dan tahu saja. Tapi sebenarnya berapa kali dah saya dah cakap memang sedap rasa ni. Saya dah rasa tadi memang sedap. Ini kalau makan dengan nasi panas-panas pun sedap juga ni sebenarnya. Okey, bila bercakap tentang resepi lontong kering ni, macam mana anda berdua ni boleh dapat inspirasi untuk tadi cakap susah nak dapat kat sini. Tapi anda jadikan ini sebagai satu sumber pendapatan sekarang ni kan. Okey. Ni boleh terfikir, orang jual nasi lemak, awak jual lontong kering. Kita dah cari perbezaan lah. Biasa orang jual nasi lemak macam ramai sangat kan. Jual nasi lemak. So kita ambil pendekatan untuk perkenalkan lontong darat. Okey. Alright. So macam mana penerimaan orang-orang di sini? Sebab kebiasaannya kalau orang kat sini biasa makan, kalau nasi impit ni makan dengan rendang. Itu memang menu biasalah. Tapi lontong kering ni dia bukan dengan satu lauk kan? Dia kena makan dengan pelbagai campuran lauk. Okey. Kebiasaannya lauk apa yang orang suka? Paling orang biasa best seller paru kicap belada ni. Ini pun sedap. Ini pun sedap lagi. Kicap belada dan kita punya ayam rendang lah. Dan yang ni ini kita punya main killer dia, kita letak lengkuas dalam. Lengkuas dan kuah begitu semua rasa tu. Kita dapat lihat lontong darat ni dimakan dengan banyak lauk. Berapa lama agaknya penyediaan sesuatu lontong darat tu kalau kita nak siap sekali lah dengan lauk sekeliling? Mungkin 2 jam. Lama nak buat lauk lah. Tapi kalau untuk makan ni 1 minit pun boleh kan. Untuk boleh makan tunjukkan cara betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Yang kebiasaannya cara yang sesuai untuk kita lauk gu untuk makan lontong darat ni cuba letakkan. Okey. Apa kita ada sudu. Ada sudu kan? Sebab lepas tu saya boleh rasa. Okey, Liz. Sambil-sambil tu Liz, selain daripada menu lontong darat ni kan Liz, apa lagi antara menu yang memang Liz orang kata biasa buatlah menu negeri Johor ni? Lontong laut. Kalau dekat Johor kita panggil lontong laut tu lontong Kuala Ludi. Oh, okey. Panggil lontong laut. Ada jual juga. Ada juga. Menu lain tak ada ke macam asam pedas ke, tahu sumbat ke? Kita cuma baru nak buat lontong darat dengan lontong laut dulu. Okey, nanti saya nak request lah. Pisang goreng dengan sambal kicap. Sambal kicap Johor sedap kan? Sedap wak. Sedap wak. Macam kita tu dah tengok Encik Muhammad letak ni. Makan sekali macam tu? Makan sekali, mesti makan sekali. Mana glove lebih tadi Mana glove lebih tadi? Kita cari glove pun. Okey, sambil-sambil tu Liz, mungkin Liz penonton-penonton pun dah teringin nak menikmati hidangan ni kan. Mungkin boleh follow Liz di IG atau bagaimana untuk melihat menu-menu nak buat tempahan dari rumah ke bagaimana? Boleh hubungi kami di Instagram Majlis Love Official. Okey, tapi kabarnya memang belum ada kedai kan? Memang cuma gerai di mana tu? Di TDI. Jalan Aminuddin Baki berhadapan dengan Maybank. Okey. Baik, kejap lagi kita boleh kita tengok ni yang dah siap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kena makan sekali semua macam ni. Ya. Wah, padahal tadi kita dah rasa dah buat sahaja nak rasa lagi. Kita nak rasa sekali lagi. Kita nak bagi tahu penonton memang sedap. Memang tak tipu. Memang sedap. Memang dia punya sebab saya rasa mesti campur dengan sambal Jawa tu. Kena campur dengan sambal Jawa. Lepas tu kan sebenarnya nasi impit ataupun lontong ni pun dia memang main peranan penting juga. Kadang-kadang dia keras sangat. Kadang-kadang dia lembik sangat. Ini orang putih kata just nice. Bella sementara Fizal makan tu, rasa dulu bismillahirrahmanirrahim. Makan pun cantik ya, Wak. Speechless. Ke dah terbang ke Johor? Okey, baik, sementara Fiza nak rasa tu dah siap tak nak share dengan saya. Kita nak berhenti berehat seketika. Saya nak share juga dengan dia, tak kisah. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Hari ni Fah nak share resepi mi rebus. Jom kita tengok. Mula-mula kita rebus daging sampai empuk. Beri daging dengan sedikit air sampai betul-betul lumat. Kemudian kita panaskan minyak, tumis serai yang diketuk dan bahan yang dikisar tadi. Kacau sehingga bahan betul-betul garing dan pecah minyak. Kemudian kita masukkan daging yang direbus tadi. Kita hiris nipis-nipis. Lepas tu bolehlah digaul sampailah dia sebati. Sementara daging masak kita kisar. Keledek anda sejuk dengan tauco sehingga lumat, masukkan ke dalam periuk.
Masukkan air rebusan daging. Kalau nak tambah air biasa pun boleh. Ikut cita rasa. Siaplah kuah mi rebus kita. Mi tu kita celur dan tertuskan. Kemudian kita bolehlah hidangkan dengan kuah mi rebus dan juga bahan-bahan hiasan yang lain. Macam telur rebus, limau kasturi, lada hijau, daun sup, bawang goreng dan juga tahu. Dah siap. Bolehlah dihidang panas-panas. Jom kita mulakan. So first sekali, you guys blendkan red bean, kacang kuda, black bean and masukkan ketumbar, air, blendkan. Okey, dah. And masukkan bawang merah, halia, bawang putih, minyak sapi and then kita tumiskan sekejap. Lepas tu masukkan daging and then masukkan black pepper, serbuk kari. Lepas tu masukkan black bean semua tadi lah yang kita dah blendkan, gula, air, cube ayam. Lepas tu dah siap. Roti dengan butter ni kita masak atas dapur. Lepas tu dah boleh hidangkan lah. Letak telur, limau, bawang merah, cili. Lepas tu dah boleh makan. Selamat mencuba semua. Baik, masih lagi bersama kami berdua. Kami kongsikan hari ini aneka menu negeri Johor. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Facebook. Ramai yang kongsi apa menu kegemaran mereka, menu Johor kegemaran mereka. Antaranya, kalau boleh saya kongsikan daripada Kina. Katanya pertama kali turun Johor bila dapat suami orang Johor. Makanan unik-unik dan sedap sampai jadi shock culture food. Dapat pula suami chef mau tak naik berat badannya. Top 3 makanan paling sedap adalah laksa Johor, kacang pul, air tangan suami. Wow, untung awak, dan juga lontong kering. Okey. Ada pelbagai menu negeri Johor ni yang mungkin kita baru pertama kali dengar dan sebagainya kan. Tapi selain daripada menu tu tadi, ini daripada Azizah Muhammad Sinin. Dia kata, sedapnya mi Bandung. Teringat zaman dulu sekolah, selalu set time pergi makan mi Bandung. Kalau makan mi Bandung, telur mata tu makan yang last sekali dengan kuah yang tinggal. Ya Allah, nikmat sekali. Tapi antara lain juga makanan ataupun yang cukup popular dari negeri Johor ni mesti nasi ambeng. Betul. Tadi kita dah kongsikan sedikit tentang nasi ambeng, tapi sekarang kita nak kongsikan sekali lagi tentang nasi ambeng. Ini Syira, ni menu kegemaran saya. Nasi ambeng. Mak saya memang cukup suka ni, arwah nenek saya pun suka. Kalau kenduri kadang-kadang kita cari nak order nasi ambeng. Tapi ini hari ni kita bersama dengan Puan Fatin Puan Fatin Fatihah Nazri akan kongsikan kepada kita apa agaknya lauk-lauk yang boleh dimakan bersama dengan nasi ambeng. Kita tak masak hari ni, kita buat plating je. Plating je, apa yang ada, sebab kadang-kadang lain-lain orang ada lain-lain dia punya gu dia kan. Okey, Puan Fatin, apa yang Puan Fatin ada? Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat plating tunjukkan menu asas nasi ambeng. Okey, menu asas nasi ambeng mesti ada nasi putih, ayam kicap, mi goreng simple. Kalau bahasa sekolah ni, mi goreng sekolah lah, mi goreng kantin sekolah macam tu. Ikan masin, telur belada dengan sambal goreng Jawa. Okey, dia lain-lain, orang lain lah kan, sebab kadang-kadang ada orang betul. Dia tak ada telur tapi dia letak, ada orang Jawa panggil keluban. Ya, keluban. Okey, so bolehlah tunjukkan. Okey. Mula kita letak ayam kicap. Okey. Kita akan letak di sekeliling pinggan ke? Di sekeliling pinggan. Yang ini jenis yang talam. Talam ni biasa boleh makan 4 ke 5 orang. 4 ke 5 orang. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang sejarah nasi ambeng ni ke kan? Okey, nasi ambeng ni kita biasanya masyarakat Jawa akan buat pada waktu kenduri. Kenduri, doa selamat. Ada yang buat macam apa? Munjung. Ada dia bungkus, dia bagi dekat jiran-jiran semua. Okey. Kemudian kita letak ni sambal goreng Jawa. Sambal goreng Jawa ni ada kobis, suun, kacang panjang, carrot, tempe. Ada yang lagi yang tambah apa hati ayam, pedal macam tu. Itu legend lah tu kan? Itu legend. Okey. Dia depends pada orang lah. Yang mana makan pedal, hati semua tu boleh campurkan sekali. Kalau ayam tu kan, kalau orang tak makan ayam boleh tukar kepada menu lain ke, daging ke, ikan ke, sesuai ke? Daging boleh. Daging biasa orang akan buat daging rendang yang cili api punya tu, ataupun ayam masak ungkep boleh. Antara lain selain daripada ayam masak kicap ni, kebiasaannya orang Jawa suka ayam ungkep kan? Betul. Okey, tapi kalau inilah yang saya baca lah kan, nasi ambeng ni zaman dulu kadang-kadang orang dia datang kenduri kan, dia tak makan kat sana kadang-kadang. Dia dalam
dalam dulang ni dia akan bahagi kepada 4 bahagian. Jadi ayam tu pun dia akan dipotong Dia akan potong 4. besar. Jadi setiap daripada bahagian tu Syira nanti akan dilipat, diambillah sedikit ni dan dibawa pulang makan bersama dengan keluarga. Maksudnya Betul kita ke? tak boleh lah ambil lebih ke? Sebab dah bagi portion dia dah tu. bagi portion dia. Ya. Orang kata untuk macam muafakat lah. Sebab kalau kita tengok ni kan macam bersatu kita tegur gitu. Bercerai kita roboh. Itu memang simbolik kepada muafakat lah. Okey. Jadi inilah keistimewaan nasi ambeng sebab kita makan bersama-sama. So kalau kita tak makan bersama tu kita boleh bahagikan dan kita boleh bawa pulang. Semua orang pun dapat rasa makanan yang sama dan juga lauk yang sama. Itulah ambeng kan? Itulah ambengnya. Okey. So selain daripada menu nasi ambeng ni, menu apa lagi yang Puan Fatin ada? Saya lebih kepada catering untuk semua masakan Melayu, Cina dan India. Kita tak spesifik kepada satu makanan Jawa, tapi saya mula pada nasi ambeng lah. Dan resepinya pula adalah dari kita olah sendiri. Okey, olah sendiri. Try and error. Okey, ada Instagramnya kalau boleh dikongsikan kepada penonton. Ada Instagramnya nasi ambeng kayangan. Okey, orang takut kita dengar nasi ambeng kayangan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Fatin. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita hari ini selama 1 jam ini dan kami harapkan apa saja yang kami kongsikan kepada anda sebentar tadi mungkin sedikit sebanyak dapat memberi sumber ilham kepada anda untuk masak apa. Tapi sebelum itu kita ada nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook antaranya. Ada banyak komen-komen yang anda hantarkan di Facebook. Biasalah sebut tentang pelbagai jenis makanan. Ini daripada Aishi Adwa. Dia kata, saya ni orang Johor tapi merantau ke Perak. Sangat-sangat merindui masakan Johor, terutamanya masakan mak saya. Kacang pul Roja Asma ni kita dah bawa minggu lepas. Mi bandung, tahu sumbat antara kegemaran Aishi Adwa. Tak apa Aishi, ni kami kongsikan kepada anda, dah kongsi menu-menu dan resepi ni. Nanti boleh buat sendiri ya. Baik, dan seterusnya ni jauh datangnya komen ni dari Brunei, dari Orange kampung kami. Assalamualaikum, saya dari negara Brunei Darussalam. Waalaikumsalam. Saya pertama kali makan makanan Johor adalah lontong pada tahun 1986. Wow, lama tu. Bila mana kakak Midah asal Johor dan suami dia Abang Johari, mereka datang ke Brunei dan buka restoran masakan Johor. Saya pun cubalah lontong ni, tak sangka pula jadi makanan kegemaran saya sehingga sekarang. Dan buat masa ni Kak Midah dan juga Abang Johari katanya dah balik Johor lama dah. Semoga mereka sihat sejahtera selalu. Okey, ini yang menarik. Ini juga boleh memberi idea dan inspirasi kepada anda. Mungkin dah ada yang tahu, tapi ada yang belum tahu. Ini daripada Aini Ika. Dia kata, saya orang Keluang Johor. Hai orang Keluang. Hai. Kalau masa raya, ketupat banyak lebih, jemu dengan menu raya. Saya potong-potong ketupat tu kecil-kecil, buat rencah nasi goreng, pecahkan telur banyak-banyak dan kemudian goreng bersama ketupat yang dipotong kecil-kecil tadi. Bukan ketupat je, lontong pun boleh kita jadikan begitu. Inilah keunikan dan keistimewaannya. Dan kalau kita cakap kan, bagaimana melalui makanan ini kita dapat menyatukan keluarga kita, sahabat kita. Dan selalu kita kalau nak jumpa kawan-kawan ni, mana ni lepak mana? Contoh nak pergi makan apa dan sebagainya. Okey, ini yang kita nak kongsikan sekali lagi kepada anda penonton yang mungkin terlepas pandang ataupun baru saja bersama kami. Tadi mungkin kerja, hantar anak sekolah, ambil anak dan sebagainya. Hari ini kami bawakan menu masakan Johor yang ada di atas meja kami ini. Kalau kita mulakan dari hujung sana, Syira. Di hujung kiri kita ada nasi ambeng. Di depan saya ni kita ada lontong darat atau lontong kering. Okey, mungkin Syira boleh terangkanlah kan nasi ambeng tu kita makan dengan apa? Nasi ambeng ini ilmu yang saya berdapat tadi lah. Nasi ambeng ini dimakan dengan ayam kicap sekali dengan mi goreng biasa. Lepas tu ini adalah sambal Jawa dan juga telur dan ikan masin. Okey, itu resepi daripada Cik Fatin kita tadi. Betul. Ini pula lontong darat ini. Lontong darat ni bukan lontong lauk dia kata. Kalau lontong lauk makan dengan lodeh sebab dia berkuah kan. Yang ni kering maksudnya lauk-lauk yang menjadi gu ataupun hidangannya adalah lauk-lauk yang kering. Apa yang kita wajib ada, mesti kena ada sambal kacang. Sambal kacang. Kemudian ada rendang, ada juga sambal paru dan juga ini orang Johor memang suka makan sambal goreng ataupun sambal Jawa. Okey, tapi itu mengikut cita rasa kita lah. Mungkin kita nak tukar dengan sambal tumis udang ke boleh? Boleh. Tak ada masalah, ikut suka lah. Okey. Alright. Kita juga ada mi bandung. Mi bandung ni kalau tadi Kak ni bagi tahu kita kalau untuk buat paste, senangnya orang buat paste lah kan. Orang buat paste bawa balik ke rumah senang untuk kita masak dan selalunya popular di Muar Johor. Orang Muar makan mi bandung ni pagi-pagi waktu sarapan kan kebiasaannya. Kalau kita kat sini pergi kedai malam-malam balik kerja order mi bandung. Tapi orang Johor ni istimewa sebab selalu menu-menu sarapannya yang menu yang berat-berat sikit. Kemudian kita juga ada laksa Johor di sini. Yang tadi kita dah belajar nak makan sedap laksa Johor ni kena guna tangan. Kena guna tangan. Dan itu dia tadi Syira.
hujung sekali adalah otak. Otak berbeza dengan pipis, berbeza juga dengan botok-botok. Okey. Dipersilakan rakan-rakan semua. Terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu-tetamu kita, Chef Zainal daripada Chef Zainal, Dayah, kita ada Hafiza, kita ada Encik Muhammad dan juga Puan Fatin Fatihah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak semua tetamu kita dan terima kasih kepada semua penonton. Dan esok Rabu kami akan kembali lagi dengan satu topik yang saya kira sangat penting, iaitu mengemis menuntut hutang. Mengemis minta hutang. Kadang-kadang kita ni bagi pinjam duit ke orang senang, nak minta balik tu susah. Itu kita pula berhutang. Jangan macam tu. Jadi esok kami kongsikan dari sudut guaman dan juga dari sudut perancangan kewangan yang mungkin dapat memberi manfaat dan juga inspirasi buat anda penonton-penonton Wanita Hadi. Kami mengundurkan diri di sini untuk hari ini. Selamat menjamu selera dan semoga menu ini dapat menjadi inspirasi buat anda sekeluarga. Assalamualaikum. Bye. Masih kekal karena adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati